Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah kurnianya. Alhamdulillah, sekali lagi kita dapat bertemu di udara dalam ruangan berkenaan dengan tadabbur Al-Quranul Karim. Sidang pendengar yang saya hormati dan kasihi sekalian, tajuk untuk kita bicarakan pada kali ini adalah berkenaan dengan perlunya kecermatan dalam menangani nas Al-Quran. Artinya kita perlu cermat dan berhati-hati dalam menangani nas Al-Quran. Alhamdulillah, kita telah melihat ataupun mengikuti perbincangan di mana kita telah bersetuju bahawa lafaz Al-Quranul Karim ini tidak sia-sia, dan setiap sebutan ataupun hurufnya mengandungi nilainya yang tertentu. Bahkan kita berikan contoh huruf sekalipun, huruf yang disebut dalam bahasa Arab sebagai contoh huruf jar, ba, ya, kita telah lihat perbezaannya pada perkara berkenaan dengan tayamum dan berkenaan dengan wuduk. Demikian juga saya telah sebut pada kalimahnya, di mana perkataan namlatun, semut, dan ia bukan sebarang semut, tetapi ia memberi makna semut betina. Mengapa Allah bezakan? Maksudnya tidak dikekalkan perkataan namlun, sebaliknya digunakan perkataan namlatun. Wallahu alam. Itu sebab itu terpulanglah pada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Cuma bagi kita insan biasa yang cuba memahami kalam Allah, beranggapan bahawa pertukaran kalimah itu ada signifikan ataupun ada pengertian ataupun tujuannya yang tertentu. Mungkin Allah Subhanahu wa taala bertujuan untuk menyedarkan kita umat manusia terhadap serangga kecil yang kita tidak dapat lihat dengan mata kasar jantan betinanya, tetapi Allah Maha tahu jantan betinanya. Semut, benda-benda kecil ini kalau kita perhatikan sukar untuk dicipta. Mungkin nak cipta yang besar lebih mudah, tapi nak cipta yang kecil, kemudian nak tahu jantinanya sekali, adalah suatu yang sukar. Jadi di sini gambaran keperkasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menyedarkan kita betapa hebatnya Khalik ataupun pencipta. Tetapi wallahu alam, hakikat sebenarnya mengapa Allah Subhanahu wa taala sebut diperkenalkan jantina itu selain daripada menunjukkan kekuasaannya, kita tidak mengetahui, kecuali ini adalah lambang keagungan kitab suci Al-Quranul Karim. Cuma silap kita di sini adalah kita tidak memberi hak sebenar pada kalimah tersebut. Kita lihat buku-buku terjemahan dalam ayat yang saya sebut tadi, contoh namlatun itu, kita tak jumpa ataupun mungkin segelintir saja yang menyebutnya sebagai semut betina. Bila tidak memberi hak kalimah itu dengan sebenarnya, tidak cermat dalam menangani nas, maka hilanglah seri pada makna kalimah itu atau hilanglah kemukjizatannya. Sidang pendengar yang saya hormati dan kasih sekalian, kembali kita kepada topik kita kali ini, iaitu mestilah kita cermat dalam menangani nas Al-Quranul Karim. Nas Al-Quranul Karim ini merupakan, kita setuju bahawa ia adalah merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan kalam Allah Subhanahu wa taala ini perlulah kita tanganinya dengan begitu cermat. Mari kita lihat satu contoh, ataupun mungkin ada kesempatan kita lihat beberapa contoh. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Maryam, Allah Subhanahu wa taala menyebut, fa'atat bihi qaumaha tahmilu qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya. Sadaqallahul azim.
Dalam ayat ini terdapat satu firman, ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun. Ayat ini menyebut wahai saudara perempuan Harun. Siapakah Harun di sini? Nabi Harun? Atau Nabi Harun yang merupakan saudara kepada Nabi Musa? Atau siapa? Jadi kalau kita tidak cermat menangani nas ini, kita mungkin akan simply menyatakan secara mudah, wahai saudara perempuan Nabi Harun. Ya, maksud ayat itu tadi, fa'atat bihi qaumaha tahmilu qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Maka Maryam membawa anaknya itu Isa kepada kaumnya dengan mengendongnya. Kaumnya berkata, wahai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun. Ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Ayahmu bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang penzina. Kalau kita tidak tangani nas ini dengan cermat, kita akan sebut begitu sajalah, wahai saudara perempuan Nabi Harun. Jadi kemusykilan di dalam ayat ini tadi adalah berlaku apabila kita menterjemahkan wahai saudara perempuan Nabi Harun. Apabila kita mentafsirkan ukhta Harun dengan maksud saudara perempuan Nabi Harun, itulah yang saya katakan ada suatu kesilapan disebabkan kita tidak cermat, kerana dengan sendirinya kita menafikan fakta sejarah. Apabila ditafsirkan Maryam sebagai adik-beradik atau saudara perempuan Nabi Harun, maka dengan demikian ia bermaksud bahawa dia juga saudara perempuan Nabi Musa. Kemungkinan tersebut tidak boleh berlaku kerana jarak masa menurut sejarah di antara mereka berdua, iaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, dengan Maryam adalah ratusan tahun. Menurut Pak Hamka, dalam kitab tafsirnya, jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Isa, anak Maryam, adalah tidak kurang dari 600 tahun. Oleh itu, adalah tidak masuk akal sama sekali Maryam bertemu mereka atau merupakan adik-beradik di dalam perpisahan jarak masa yang begitu lama sekali. Inilah yang saya katakan bahawa kita perlu cermat dalam menangani nas Al-Quranul Karim. Sebagai sokongan kepada apa yang saya sebut ini, Imam Tirmizi ada meriwayatkan bahawa suatu ketika Mughirah bin Syu'bah pergi ke Najran, dan penduduk-penduduk Najran yang terdiri daripada orang-orang Kristian bertanyakan soalan yang serupa, bertujuan untuk menimbulkan keraguan terhadap fakta kesahihan Al-Quranul Karim, kerana mereka bertujuan untuk menunjukkan Quran ini bercanggah dengan fakta sejarah, iaitu kata mereka, kamu membaca ya ukhta Harun, kamu membaca wahai saudara perempuan Nabi Harun, sedangkan Musa datang lebih dahulu daripada Isa dan jaraknya adalah sekian-sekian. Maka Mughirah apabila bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengemukakan persoalan tadi kepada baginda. Jawab baginda di dalam secara ringkasnya, baginda kata, mereka orang-orang soleh itu dulu menamakan seseorang di kalangan mereka dengan mengambil sempurna nama nabi-nabi mereka dan nama orang-orang solihin sebelum daripada mereka. Jadi bolehlah disimpulkan di sini bahawa kesilapan itu sengaja dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan keraguan. Dan hadis ini juga memberi makna bahawa Nabi faham maksud di dalam ayat itu bukannya saudara perempuan Nabi Harun. Cumanya kumpulan Najran itu tadi bertujuan untuk menimbulkan keraguan. Dan zaman kita pula, kalau kita tidak cermat, kita akan terperangkap di dalam keraguan itu tadi. Kesimpulannya dalam kes ini adalah kita boleh rumuskan bahawa ketidakcermatan itu berlaku apabila kita maksudkan Harun di dalam ayat itu tadi adalah Nabi Harun. Tapi bagaimana pula penyelesaiannya? Jadi kita boleh katakan begini. Boleh jadi Harun di dalam ayat tersebut
bukanlah bermaksud Nabi Harun saudara Nabi Musa alaihissalam. Sebaliknya adalah Harun lain yang sezaman dengan Maryam, dan Harun yang sezaman inilah adik-beradik Maryam. Wallahu alam. Atau mungkin kita boleh katakan bahawa pada zaman itu ada seorang abid, seorang yang soleh, yang mana telah terkenal solehnya itu berkhidmat pada jalan Allah, pada masjid, pada rumah ibadat, beribadah kepada Allah. Namanya adalah Harun. Oleh kerana Maryam pun semenjak kecil lagi telah diberikan ibunya kepada masjid ataupun rumah ibadat untuk berkhidmat, maka samalah keadaan Maryam dengan abid yang soleh bernama Harun itu tadi. Maka itu adalah menjadi kebiasaan orang ramai menyebut Maryam dengan saudara Harun. Artinya saudara Harun yang soleh itu. Apabila panggilan itu diserukan kepada Maryam, maka ia terkandung maksud memperingatkan Maryam bahawa orang sepertinya yang selama ini dikenali solehah, seperti solehnya Harun, adalah tidak layak melahirkan anak tanpa perkahwinan yang sah. Apatah lagi ayahnya bukanlah seorang yang jahat. Semua orang kenal ayah Maryam sebagai seorang yang baik. Dia bukan seorang yang jahat serta suka berhubungan sumbang dengan perempuan lacur. Bahkan ibunya pula bukan seorang perempuan yang curang. Itu cara kedua, kita boleh cari jalan keluar dalam membuat pentafsiran terhadap ayat itu. Wallahu alam. Atau juga cara ketiga, kita katakan Al-Quran bermaksud wahai saudara perempuan Harun, dengan maksud Maryam itu ialah seorang wanita yang solihah seperti kesolehan Nabi Harun alaihissalam. Oleh itu ia bermaksud saudara seakidah, bukannya saudara kandung. Kerana ukhtun mengikut kelaziman penggunaan Al-Quran bukanlah bermaksud saudara kandung, kecuali dalam keadaan yang jelas menunjukkan suasana kekeluargaan, seperti dalam kes Nabi Yusuf alaihissalam dan perihal harta pusaka. Wallahu alam. Tiga-tiga andaian itu tadi insya-Allah boleh diterima. Cuma fokus yang saya ingin sampaikan di sini ialah kita hendaklah cermat dalam menangani nas Al-Quran Al-Karim. Contoh kedua, kalau kita mahu lebih lanjut, ada lebih jelas, ialah seperti biasa sangat orang menyebut satu petikan ayat Al-Quran. Dan ini kalau di universiti ataupun mungkin orang-orang tua kita zaman dulu banyak mengaji kitab Usuluddin, ilmu kalam, mereka banyak berjumpa dengan contoh-contoh seperti ini. Saya petik satu contoh. Misalnya satu ayat Al-Quran. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apa maksud ayat ini? Maksud ayat ini, Allah lah yang menciptakan kamu dan menciptakan apa yang kamu buat. Perhatikan. Kalau kita kerak ayat itu dan kita potong ayat itu dan kita ambil ayat itu sebiji, kita kata wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah mencipta kamu dan juga perbuatan kamu, maka sahlah kita akan terjebak dengan banyak masalah. Antara masalahnya ialah manusia artinya tidak boleh dikenakan dosa pahala. Kenapa? Kerana perbuatan mereka sebenarnya bukan perbuatan mereka. Kerana perbuatan mereka adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya katakan begitu? Kerana kita sebut dalilnya adalah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhan mencipta kamu, Tuhan mencipta kita dan juga mencipta apa yang kita buat, apa yang kita lakukan. Sahlah ini menimbulkan kerumitan pentafsiran ayat-ayat Al-Quranul Karim. Tetapi kalau kita cermat, kita tidak ambil ayat Al-Quran itu kita potong mengikut selera kita. Kita mesti melihat ayat itu dan meraihkan kedudukan ayat itu dalam strukturnya, awal dan juga akhir. Sama ada awal ataupun akhir. Inilah salah satu daripada kecermatan dalam menangani kalimah ataupun ayat-ayat Al-Quranul Karim.
Okey, bagaimana ayat ini kalau kita membacanya dengan struktur yang betul? Kalau kita membaca dengan struktur yang betul, cuba kita undur sedikit ke belakang. Kalau kita undur ke belakang, ada ayat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, ini adalah ayat yang ke-96 dalam surah As-Saffat. Kita undur pada ayat yang ke-95. Qala ata'buduna ma tunhitun. Qala ata'buduna ma tanhitun. Patutkah kamu menyembah benda yang kamu pahat? Dia mula akan memberi sinaran baru pada ayat. Undur sikit lagi. Fa aqbalu ilaihi yazifun. Maka datanglah mereka beramai-ramai kepadanya. Siapa yang datang? Timbul persoalan. Undur sikit lagi. Faragha alaihim darban bil yamin. Lalu dia memukul berhala itu dengan tangan kanannya. Maka timbul persoalan. Siapa ini yang pukul berhala itu? Undur sikit lagi. Malakum la tantiqun. Mengapa kamu tidak jawab? Dialog ini dengan siapa? Dan kita undur selangkah lagi. Ayat 91. Faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun. Lalu dia pergi kepada berhala-berhala mereka secara bersembunyi serta bertanya, mengapa kamu tidak makan? Jadi bila kita undur 1, 2, 3 ke belakang, 2, 3 langkah ke belakang, maka kita akan tahu ayat ini. Kalau tuan-tuan ada masa, undur sikit lagi, jelaslah berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada kaumnya yang menyembah berhala. Dan apabila kaumnya meninggalkan Ibrahim ini, Nabi Ibrahim alaihissalam telah pergi ke rumah berhala mereka. Dan timbullah persoalan, faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun. Lalu Ibrahim pergi ke rumah berhala-berhala itu secara sembunyi-sembunyi, serta Ibrahim bertanya kepada berhala, ala ta'kulun, mengapa kamu tidak makan? Malakum la tantiqun. Kerana berhala itu tidak boleh bercakap. Nabi Ibrahim berkata, mengapa kamu tidak bercakap? Kenapa kamu tak jawab soalan aku? Maka timbullah ayat yang selepas daripada itu, faragha alaihim darban bil yamin. Lalu Ibrahim memukul berhala-berhala itu dengan tangan kanannya sehingga pecah berketul-ketul. Fa aqbalu ilaihi yazifun. Setelah kaumnya itu balik pulang mengetahui hal itu, maka datanglah mereka beramai-ramai kepada Ibrahim. Qala ata'buduna ma tanhitun. Lalu Ibrahim pun berkata kepada mereka, patutkah kamu menyembah berhala-berhala yang kamu pahat? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah yang mencipta kamu dan benda-benda yang kamu pahat itu. Nah, sekarang makin jelas. Apa yang saya katakan terjemahan awal tadi, Allah mencipta kamu dan apa yang kamu buat, sekarang ini ternyata tidak betul. Yang betulnya ialah padahal Allah yang mencipta kamu dan mencipta benda-benda berhala, bahan material yang kamu pahat itu. Ini adalah hasil daripada penelitian, hasil daripada tadabbur, hasil daripada kita cermat menangani ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kalau kita tidak cermat tadi sah, kita akan terperangkap dan banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang lain yang kita akan terperangkap dalam memahaminya kalau kita tidak bercermat. Ini contoh yang kedua dan mungkin banyak lagi lah dalam konteks yang sama. Kita boleh lihat contoh-contoh itu tadi. Saya berikan satu contoh lagi supaya kita menjadi lebih faham. Kali ini contohnya adalah berkenaan dengan lebah. Berkenaan dengan lebah ini. Dan mungkin dia akan menyentuh balik berkenaan dengan isu jantan betina dalam hal lebah ini. Dalam surah An-Nahl ayat 68 dan ayat 69. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu
telah memberi ilham kepada lebah. Hendaklah engkau membuat sarang engkau di gunung ganang dan di pokok-pokok kayu dan juga di bangunan-bangunan yang didirikan oleh manusia. Ayat ini bercakap soal lebah. Kemudian Tuhan menyebut lagi, thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dzulula. Dalam ayat ini kemudian Tuhan menyebut, makanlah dari segala jenis bunga-bungaan dan buah-buahan yang engkau suka, serta turutlah jalan-jalan peraturan Tuhanmu yang diilhamkan dan dimudahkannya kepadamu. Seterusnya Tuhan menyebut, yakhruju min butuniha syarabun, dan keluarlah dari dalam badannya minuman madu, mukhtalifun alwanuh, yang berlainan warnanya, fihi syifa'un linnas, yang mengandungi penawar bagi manusia. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda kebesaran kemurahan Allah bagi orang-orang yang mahu berfikir. Ayat ini kalau kita mahu discuss panjanglah, tapi kita ambil spirit saja di mana cermat kita dalam menangani ayat. Dalam siri yang lepas kita sebut berkenaan dengan semut jantan dan betina, dan semut jantan dan betina itu sebagainya, produk itu yang bekerja keras untuk membuat sarang, untuk mengeluarkan madu dan sebagainya, ini adalah lebah betina. Jadi kan kalau kita tadabbur ayat-ayat Al-Quranul Karim, kita renung sejenak, Masya Allah, kita akan terasa keagungan Allah Subhanahu Wa Taala memberi isyarat yang begitu jelas kepada kita. Tapi sayangnya buku-buku terjemahan Quran yang ditulis ataupun yang ada dalam pasaran pada hari ini tidak begitulah, bukan saya kata tidak langsung, tidak begitu mengambil kira spirit ini tadi. Saya rasa hilanglah isyarat yang ingin disampaikan oleh ayat ini tadi. Masyarakat hanya melihat madu ini syifa, madu ini boleh memberi rawatan, menyembuh penyakit dan sebagainya. Tetapi mereka lupa di hujung ayat ini Tuhan sebut ini menjadi faktor liqaumin yatafakkarun, la ayat, menjadi ayat, menjadi tanda untuk dilihat, untuk dikaji bagi orang-orang yang mahu berfikir, mahu menggunakan akal untuk berfikir dan melihat perkara itu. Jadi kalau kita ambil kesempatan untuk kita lihat ini, kita akan fikir. Rupa-rupanya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi maklumat saintifik kepada kita, di mana Al-Quranul Karim walaupun bukan kitab saintifik, tapi telah menjelaskan kepada kita hakikat yang mungkin selama ini orang percaya bahawa jantan ini yang bekerja, tapi dalam hakikat melalui ayat ini kita jelas Allah Subhanahu Wa Taala menyebutnya bahawa yang buat kerja keras itu adalah terdiri daripada lebah betina. Dan ini juga kalau kita ada keupayaan, kita mungkin boleh membuat pemerhatian, dan mungkin dengan teknik belaan lebah pada hari ini kita boleh uji betul tak firman Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan kalau kita boleh bawa masuk makmal, kita tangkap lebah yang buat kerja ni, yang produce madu ini tadi, kita bawa masuk makmal dan kita boleh cek DNA jantan betina dia, dan betul yang betina, Masya Allah. Bertambah lagi lah kita keyakinan kepada kitab suci Al-Quranul Karim, ia bukan ciptaan Nabi Muhammad. Makin bertambah yakin kita bahawa kitab Al-Quran ini adalah merupakan kitab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan kasih sekalian, secara ringkasnya mahu dirumuskan di sini bahawa kitab suci Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita ini adalah sebuah kitab yang agung. Tetapi kalau kita tidak cermat dalam menangani nas Al-Quran, maka kita pun baca sebagai satu bacaan terjemahan, sebagai satu bacaan yang tidak memberi apa-apa makna, kerana kita telah tidak memberi haknya yang betul. Dan saya telah sebut secara ringkasnya, even dalam soal jantan betina pun ada signifikan. Sama ada dari sudut tarikh, dari sudut sejarah,
ataupun dari sudut ilmu sains. Dan ini terpulanglah kepada pakar-pakar saintis, cerdik pandai Islam yang lain untuk membuat kajian membenarkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala ini sebagai sesuatu yang sentiasa benar dari sudut fakta, sama ada fakta sejarah ataupun fakta saintifik. Sekadar itu saya fikir untuk siri ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Dan juga saya mohon maaf kalau ada satu dua pendapat yang saya sampaikan ini mungkin dianggap berbeza dengan beberapa pentafsiran yang lain. Ini adalah sebahagian daripada rangka untuk kita membuat tadabbur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, iaitu Al-Quranul Karim. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.